Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Nazak Automall Petaling Jaya, dan masuk-masuk je kami didedangkan lagu-lagu raya. Boleh dengar di latar belakang. Selain daripada itu, perkara pertama yang kami perasan adalah pameran Victory dan Indian motosikal. Dan ni, ini yang kami perhati dulu. Indian Roadmaster. Cuba teka berapa harga dia, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita tengok dengan lebih dekat. Memang besar motosikal ni, menggabungkan unsur-unsur klasik dan juga moden. Ya, ini highway cruiser ya. Dan tengok ni, RM280,000. Okey, tapi iklan-iklan dah habis. Kita kembali kepada tajuk utama video ini, iaitu Kia Seltos. Itu dia. Ini adalah SUV segmen B yang bakal dilancarkan dalam tempoh masa terdekat oleh Kia Malaysia. Macam ini adalah pesaing untuk Honda HR-V, Mazda CX-3, X50 akan datang, dan juga Perodua segmen B yang akan datang. Saiz dia hampir sama, sebenarnya memang sama lah dengan Honda HR-V. Besar sikit lah maknanya daripada Mazda CX-3. Dan yang kita nampak di sini adalah GT line. Dia datang dengan dua varian, yang EX dan GT line. Itu dia. Macam mana? Apa pendapat penggayaan dia? Paras rupa dan penampilannya agak macho dan mempunyai unsur-unsur seni reka yang menarik. Contohnya nampak ni, clamshell bonnet ni macam Land Rover, macam Range Rover Evoque. Tapi keseluruhan penampilannya nampak agak American ya. Dan sekarang trend American memang lakulah, sebab tengoklah, Mustang pun laku keras kat Malaysia sekarang kan. Corvette baru je belum nampak lagi kat Malaysia. Mungkin sebab belum ada stok. Tapi yang menariknya harga. Harga belum dapat ditentukan lagi. Ini adalah varian EX. Saya kira ini adalah model yang paling penting dilancarkan oleh Kia untuk beberapa tahun kebelakangan ini. Kerana kita dapat lihat SUV sudah pun menggantikan peranan sedan ya. Mungkin dengan pengenalan kereta ini dan juga Proton dan Perodua SUV segmen B yang bakal dilancarkan tahun ini, SUV segmen B bakal menjadi rebutan hangat ya untuk semua jenama-jenama yang utama di negara. Wah, GT Line cantik-cantik. Berapa harganya ni? Tak sabar nak tunggu. Ruang belakang nampak gayanya cukup luas. Cumanya nak masuk ni agak tinggi sikit. Kalau boleh nampak sini dah nak dekat paras lutut. Dan lekuk nak masuk ni, bibir dia ataupun mangkuk dekat sini agak dalam. Tapi selain daripada tu, bila dah masuk, nampak sini lantai dia rata. Jadi bila dah masuk, okey. Dan pembukaan pintu ni sangat luas, jadi tak rasa terkongkong. Boleh tahan. Kita rasa pula material ataupun bahan-bahan yang digunakan ini bukanlah kulit sebenar, tapi kulit buatan ni pun nampak gayanya macam kualiti okey. Kita tengok belakang pula. Boot belakang tak dinyatakan berapa liter, tapi nampak gayanya memang lebih daripada memadai untuk SUV segmen B. Bawah ni ada apa? Tayar kecemasan saiz penuh. Menarik. Bukan space saver. Dan kereta ini menggunakan tayar rim 17 215 6017.
Tayar Goodyear Assurance Triple Max. Oh, bukan Triple Max 2, hanya Triple Max. Tayar lama sikit. Tapi mungkin spesifikasi untuk OEM lain sikit. Rim tu macam, minat tak? Keseluruhan rekaan dalaman ni menarik jugalah. Biasalah Kia kan, dengan Kia Picanto tu pun dia boleh buat kereta yang nampak macam agak premium lah. Dan kat sini kita nampak rekaan dia tak mengada sangat, agak bersahaja. Tapi bagi saya cita rasa tu adalah. Kita tak boleh nyalakan enjin, tapi kita boleh nyalakan aksesoris. Ada skrin LCD yang agak besar. Oh, aircon kuatnya. Kenapa kuat sangat aircon? Butang-butang semua sedap disentuh, walaupun rasa macam plastik sikit. Dan atas sini boleh nampak agak berintegrasi seni reka dia semua. Ni, nampak atas ni, dari sini sampai sini dia sebenarnya satu unit seketul. Jadi dia tak ada nampak macam ada skrin terapung kat situ. Dan yang ni adakah sesentuh? Ya, sesentuh. Dan boleh ada Android Auto dan Apple CarPlay juga untuk kedua-dua varian. Kita pelangkan sikit aircon ni. Yang saya suka sebenarnya ada ni. Masih ada volume button dan ke arah penumpang. Itu yang cantik tu, sebab pemandu boleh pakai sini. Tengok steering dia. Okey, boleh tahan. Dengan jahitan-jahitan ni, butang-butang nampak agak segak. Dan ergonomik juga telah pun di tingkat taraf. Macam contoh, engine start button ni dah tak terhadang. Tengok ni semua tak terhadang. Head up display. Apa tu? Dia turun. Mari kita naikkan balik. Head up display ni naik dan turun bila kita nyalakan kereta atau mulakan kereta. Tapi kalau nak turunkan secara manual, boleh dekat sini. Agak-agak apa lagi maklumat yang dipaparkan pada head up display tu. Tak sabar nak mandu kereta ni. Dan selain daripada ini, apa ni? Drive traction. Menarik. Ada pelbagai mod pemanduan. Ni sukan, jimat alam atau mesra alam, normal. Apa tu? Snow, jalan apa ni? Air ke apa tu? Dia mati, dia hilang pula. Ada snow, jalan tak rata atau air, dan juga off-road yang nampak tu ada pokok kaktus. Itu apa benda tu tak tahu. Tapi fungsi 3 yang belah kanan tu tak dibuka untuk pilihan model ini. Adalah kekurangan. Tapi cakap pasal kekurangan ni, nampak ni, butang-butang kosong ni tak banyak nampak dekat sini. Kita frust kadang bila dapat kereta yang serba baru tapi banyak butang-butang kosong. Ni, ini antara feature atau ciri-ciri yang saya sangat-sangat gemar. Dah sejuk punggung saya. Ada kereta yang mengada bawa seat warmer, seat heater, buat apa kan? Ini seat cooler. Dan dalam ni ada cooler tak? Dalam ni ada aircon tak? Tak ada. Tapi saiznya okey, saja kat dalam. Dan untuk simpanan alat peranti boleh letak kat sini. Model GT Line ni ataupun variant GT Line ni ada wireless charging, key wireless charging. Dan selain daripada itu, tak ada sebarang ciri-ciri atau kelengkapan serba moden ataupun canggih yang ada pada kereta ini yang istimewa lah. Jadi yang saya nak perhatikan tu lah seat cooler dan juga wireless charging. Yang ni agak membantu agak membantu. Soket 12 volt tetap ada di sini, USB dan USB juga. Di belakang ada tak? Mari kita tengok balik di belakang ada tak untuk alat peranti. Di belakang ada corong hawa dingin dan juga satu port USB. Satu saja tempat peletak cawan dekat tengah sini tak ada. Dekat tepi sana ada tempat botol. Dan mari kita turunkan
Peletak tangan ni ada. Satu lagi unsur practicality yang penting dalam SUV adalah lipatan kerusi belakang. Jadi kereta 5 penumpang ni biasalah seat belakang boleh buka dan pembukaannya 60-40. Kita tengok rata tak? Tak habis rata tapi cukuplah, memadai. Tengok dekat sini pun perbezaan ketinggian antara takuk ni tak ada banyak sangat. Jadi bolehlah letakkan barang yang besar dan muatan yang bentuknya janggal. Nak buka tutup pun mudah, tak ada masalah. Tapi bandingkan dengan HRV, yang ni tak boleh nak naik turun. So kalau HRV yang ini boleh naik macam tu, supaya ruang kaki ni boleh diluaskan lagi untuk meletakkan barang-barang yang lebih pelik atau janggal bentuknya, seperti pasu-pasu bunga. Tapi cukuplah tentang practicality dan ciri-ciri kelengkapan dalaman, sebab Kia mempunyai satu kelebihan berbanding dengan pesaingnya dalam setiap segmen yang mereka tandingi, iaitu pemanduan. Daripada Kia Picanto tu sampai ke Kia Sorento, memang pemanduan dia jelas lebih memuaskan berbandingkan dengan pesaing-pesaing Jepun sekalipun. Dia ada dia punya gaya pemanduan sendiri. Jadi ini adalah transmisi automatik 6 kelajuan, digandingkan pula dengan kita tengok depan. Seltos ini dikuasai oleh enjin 1.6 tanpa turbo, jenis Gamma yang kita biasa lihatkan dalam kereta Hyundai dan Kia sebelum ini. Malangnya hanya 123 kuasa kuda daripada enjin multi-point injection ini dengan 150 Nm torque. Macam mana? Adakah ini akan mengurangkan keseronokan pemanduan dan gaya pemanduan yang kita harapkan daripada kereta-kereta Kia masa kini? Contohnya Mazda CX-3 ada 154 kuasa kuda dan 204 Nm torque. Manakala HRV pula dengan enjin 1.8 mempunyai 140 kuasa kuda dan sekitar 170 Nm torque. Ini saja yang saya macam sedikit kecewa lah dengan enjin 1.6 MPI ni. Tapi dalam masa sama, enjin ini dah nyata terbukti ketahanan kelasakan dia, kerana dah berjuta-juta unit dihasilkan daripada pihak Kia dan Hyundai secara gabungan. Jadi harapnya ini memberikan keyakinan juga kepada pasaran Malaysia yang kereta ini akan tahan lasak dan mudah diselenggara. Macam mana saudara-saudari? Kata abah kan, saudara-saudari Kia Seltos ada minat? Sila komen di ruang komentar di bawah. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.